Assalamualaikum guys, apa khabar semua? Aku harap korang berada dalam keadaan sihat sentiasa dan terima kasih lagi kerana sudi untuk menonton Zaf Channel. Dan macam biasa di malam puaka, Zaf akan berkongsi pengalaman-pengalaman seram daripada geng-geng puaka, daripada kiriman email dan juga blog-blog seram yang lain. Di samping itu, amboi ayat, di samping itu Zaf akan kongsi jugalah pengalaman seram Zaf. Cumanya agak lama dah, Zaf rasa dah tak kongsi walaupun ramai permintaan yang ingin Zaf kongsikan pengalaman seram di Kajang, tetapi itu Zaf nak kena refresh balik. Cuma malam ni korang tak kecewa lah sebabkan benda ni baru saja berlaku. Walaupun malam ni, okey, sebelum kita mula, Zaf nak minta kepada korang, dia tak ada apa sangat pun, siapa yang nak buat lah, tetapi lebih elok lah kita buat. Baca ayat pelindung awal-awal, paling kurang pun baca Al-Fatihah. Kalau nak bagus lagi, korang baca lah ayat kursi, 3 kul, dan nak lagi bagus, baca Al-Baqarah terus, barulah tengok cerita malam ni. So kalau korang belum baca, korang boleh tekan pause dulu ke skip dulu, dan bila dah baca ayat pelindung, barulah tengok. Sebab apa? Sebab Zaf tak nak bertanggungjawab. Lagi-lagi pula kalau korang nak tahu, tak tahu dalam video korang perasan tak, tapi lampu belakang tu dah berkelip lain macam dah. Waktu Zaf set up tadi okey je, video sebelum ni okey. So untuk diri Zaf lah, bukanlah korang. Maybe korang ni okey, cuma untuk diri Zaf sendiri, bila benda-benda yang macam ni jadi, lampu dah berkelip lah kan. Lepas tu tadi pun nak set up pun ada 2-3 isu juga, bateri kamera mati apa semua. So tak nak cerita pasal tu, kita nak teruskan dengan cerita sebabkan nanti ada orang cakap meleret lah apa semua. So sebelum Zaf mulakan cerita, macam biasa korang tengok dulu jam. Okay, Zaf record ni dah pukul 2.44. Tak tahu korang nampak ke tak, tapi insyaAllah korang nampak lah kot. Okay, 2.24 pagi. Kenapa Zaf cerita pagi-pagi ni? Ya Allah, dah seram macam ni kan. Tapi tak nak delay sebab cerita ni baru lagi. So mukadimah dia, Zaf mulakan dengan 27 Mei, iaitu hari Sabtu yang lepas ni. Okey, hari ni Isnin, Ahad, Sabtu lepas. Alhamdulillah, Zaf nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Disney Hot Plus Malaysia kerana sudi menjemput Zaf Channel dan semua geng puaka. Korang pun sama jugalah. Kita dijemput untuk tayangan eksklusif siri ataupun episod yang pertama kisah seram Jurnal Lisa. Tak salah Zaf, dah ada 10 episod dan khas ditayangkan di Disney Hot Plus Malaysia. Okey, so nanti pasal Jurnal Lisa ke apa yang korang nak tahu pasal tu, Zaf akan cerita di episod ataupun di video yang akan datang. Tetapi ramailah juga, Alhamdulillah lah, Zaf Channel termasuk di kalangan-kalangan YouTuber ataupun influencer yang terkenal. Kita ada Ashraf Channel, korang mesti kenal punya lah nama-nama yang Zaf sebut ni. Kita ada Kamarina Hashim, kita ada Nena Story, kita ada Kek Nanjaj, kita ada Pika the Storyteller, kita ada Ikali dan Kek The TikTokers. Ada juga TikTokers, YouTuber dan influencer-influencer lain lah, ramai lagi. Dan terima kasih kepada kita punya host pada malam tu, iaitu Ahmad Lasib, kerana menganjurkan event satu-satunya tayangan perdana untuk drama bersiri yang terhangat, yang terseram, Jurnal Lisa. Jadi kejadian ni ataupun benda ni berlaku selepas tayangan perdana tu. Sebab itulah Zaf kena cerita dulu. So hari Sabtu tu pergilah dalam pukul 5 petang kot. Semua kena ada kat situ 5.30 petang. So kita orang have fun lah tengok siri pertama tu. Lepas tu makan-makan. Lepas tu share juga pengalaman seram. Dan sewaktu Zaf sampai dekat Paku dan Pontianak, salah sebuah restoran juga, nama pun dah seram dah kan. So Zaf dapat satu kontak. Okay, rakan YouTuber juga, shout out kepada Ikali. Siapa yang belum subscribe dia, pergilah subscribe Ikali. Hai, kucing ni bunyi pula. Tak apalah, ni santai-santai je lah korang redor je lah. So Ikali call Zaf. Lepas tu Zaf pun macam kenapa ni kan. Lepas tu dia tanya, malam ni kita orang ada plan nak shoot video lah, content video untuk Kek Nan dan juga Ikali. So dia ajaklah Zaf sebabkan tak ada lelaki. Waktu diorang nak pergi dekat tempat ni, tak ada lelaki pada malam tu. Jadi dia cakap nak shoot sekali tak. Dan di atas permintaan geng puaka semua, ramai juga yang minta Zaf pergilah tempat-tempat seram, rumah terbiar ke, kubur ke, mana-mana lah tempat-tempat terbiar yang seram supaya ada feel tu. So Zaf pun fikir ini peluang keemasan. Lagipun Zaf tahu Kek Nanjaj dengan Ikali tu dia sibuk. Okay, influencer-influencer ataupun YouTuber-YouTuber ni dia ada kerja hakiki masing-masing. So Zaf pun bersetujulah untuk join Ikali. Dan selepas habis event tu, Zaf balik ke rumah dulu sebabkan Ikali dan Kek Nan dia akan terus gerak ke lokasi di mana dekat tajuk korang dah tahulah, Zaf tak payah rahsia kan. Hotel Terbiar Duta Vista dekat Damansara Perdana. Damansara Perdana ke? Tak salah Zaf. Okey, hotel ni dah terbiar lama dan kenapa nak pergi kat situ? Menurut Ikali, sewaktu hotel tu masih lagi beroperasi,
ada satu kejadian seram yang bukan seram, kejadian yang tragis yang telah menggemparkan media-media pada masa tersebut. Dikatakan ada pasangan suami isteri ni menaiki kereta di tempat parking dan tak tahu kenapa kemungkinan si isteri tu tersalah tekan minyak, nak tekan reverse, tertekan ke depan, dan dipercayai suami isteri yang menaiki kereta Wira ataupun Wajar, wallahualam, korang boleh cek balik, maaf kalau salah ke apa, tetapi yang confirm daripada tingkat 5 Hotel Duta Vista tu, diorang park dekat parking lot tu, kereta tu terlajak ke depan, lalu daripada tingkat 5 tu, kereta tu bersama dua pasangan dalam kereta tu terjatuh ke bawah dan mereka pun meninggal dunia. Okey, daripada tingkat 5 terjunam jatuh ke bawah. So kemungkinan itu adalah salah satu sebab kenapa Hotel Duta Vista tu tidak lagi beroperasi, dan disebabkan kejadian tu juga orang cakap kalau tempat yang dah meragut nyawa ni, dia punya impak tu lagi besar lah. Walaupun Zaf sebenarnya tak tahu pun kisah sebenar sama ada Hotel Duta Vista ni seram ke tidak ke, tetapi apa yang Zaf boleh bagi tahu korang, itu pengalaman pertama. Walaupun dulu Zaf ada buat dekat Ulu Yam, tetapi itu pengalaman pertama Zaf pergi ke rumah ataupun tempat bangunan yang terbiar selepas sekian lama. Zaf last pergi Riki ataupun buat paranormal activity ni kan, cari-cari hantu ni, sewaktu Zaf college dulu. Dan ada sebab juga kenapa Zaf berhenti, nanti Zaf kongsi dengan korang. Cumanya pengalaman pada malam tu yang Zaf lalui sendiri bersama Kate Nan dan juga Ika Lee, wow, Zaf rasa tak boleh lupa. Memang seram. Memang seram. Right. Tepat jam 11 malam. Pukul 11 malam tepat, Zaf pun dapat panggilan daripada Ika Lee. Dia dengan Kate Nan dah sampai dah dekat Duta Vista tu, hotel terbiar tu. Jadi daripada rumah, area Petaling Jaya, Zaf pun tak lengah masa, teruslah bergerak. Dan disebabkan tu pertama kali dan sorry okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, maaf sebab ini Zaf saja buat, tak nak angkat. Okey, ini Zaf tak nak potong, Zaf tak nak edit ke apa. Zaf nak terus je cerita. So insya-Allah dipermudahkan pada malam ni. Okey, pukul 11 Zaf dapat panggilan daripada Ika Lee. Dia cakap dia dengan Kate Nan dah sampai dekat Hotel Duta Vista. Jadi disebabkan Zaf pertama kali tak tahu pun Hotel Duta Vista ni dekat mana. Yang Zaf tahu kemungkinan sebabkan area Damansara tu mungkin dekat Jalan Duta lah. Ika Lee pun dah kasih dah, dia hantar alamat semua. Okey, Zaf pun pergi je, dia tersesat jalan, salah masuk sempang, kena U-turn apa semua. Zaf pun sampailah betul-betul dekat depan Hotel Duta Vista tu tepat pukul 12 malam. 12 tak adalah tepat, pukul 12:05 macam tu lah. Tapi kira pukul 12 lah. Zaf pun sampai, Ika Lee dengan Kate Nan dah ada dah kat situ. Dan ada jugalah dua orang iaitu seorang lelaki dan seorang perempuan, kawan Kate Nan, lepak juga kat situ. So diorang dah shoot untuk segmen sister puaka puaka sister macam tu. Kalau korang yang mana belum subscribe Kate Nan Judge ataupun Ika Lee, korang pergilah subscribe, korang tengok. Memang terbaik, memang best. Serius best. Pengalaman seram diorang lagi seram daripada Zaf. So bila sampai kat situ je, plan dia. Okey, Zaf cerita plan dulu. Kenapa Zaf pergi kat situ? Satunya disebabkan permintaan geng puaka. Orang semua nak Zaf, pergilah tempat seram. Kan, pergi interview hantu, senang. So Zaf pun beranikan diri, yang penakut ni, pergilah dengan niat malam tu sepatutnya untuk geng puaka semua, Zaf nak collab dengan Ika Lee dan juga Kate Nan Judge. Diorang akan berkongsi secara eksklusif pengalaman diorang sendiri sepanjang diorang buat hunting ataupun buat paranormal ni. Sebab yang mana yang tak tahu lagi, Ika Lee dan Kate Nan ni, dia ada satu segmen di mana diorang bercerita seram macam Zaf juga. Cuma yang bezanya, diorang sanggup pergi ke lokasi-lokasi kan yang berbahaya lah bagi Zaf. Sebab lewat-lewat malam, time-time macam ni lah, pukul 12 malam. Lagi-lagi pula diorang perempuan pergi rumah terbiar, pergi kubur lama. Kadang-kadang tu diorang, Zaf respect lah, sampai masuk hutan apa semua. So bila sampai depan Duta Vista tu, plan dia macam tu lah sepatutnya. Okay, so disebabkan Kate Nan dengan Ika Lee tu dia nak buat segmen diorang dahulu, Zaf pun relax je lah, lepak-lepak lah kat situ. Lepak punya lepak. Diorang tengah shoot video,
Jam pun dah pukul 1 lebih. Bila dah pukul 1 lebih, salah seorang member diorang, lelaki, minta diri sebab mata dah berat, dah ngantuk lah. Sebab dah 1 lebih, dah nak pukul 2, member pula esok kerja apa semua. So tinggallah Zaf seorang sahaja lelaki dan 3 orang perempuan. Ada seorang kawan Kek Nan Judge dan juga Ikali. So kita orang berempat, bila laki ni dah belah, okey, ni salah satu info. Kita ni ada aura, kita ni ada positif ataupun negatif vibe. Okey, kita ada satu aura di mana kalau kita ni jenis orang yang baik-baik, dia ada aura yang baik akan datang. So bila orang tu jahat, kita boleh rasa, dia ni jahat ni, muka macam longkang dia ni kan. Mesti jahat ni. So bila kita ni ada aura, bila kita pergi tempat-tempat seram macam ni, kadang-kadang aura kita tu boleh menepis segala jin-jin lah ataupun benda yang tinggal kat situ daripada datang dekat dengan kita. Tapi bila seorang lelaki ni dah belah, dia jadi energi tu kurang lah. Daripada berlima, sekarang ni dah berempat. Energi benda tu ataupun jin ni, dia makin kuat. So, diorang pun dah berani nak dekat. Nampak? Bulu roma dah meremang. Allahu Akbar. Allah, inilah konten secara jujur Zaf boleh cakap paling berat Zaf nak buat pada malam ni. Tetapi untuk korang semua geng puaka, sebelum apa-apa tekanlah button subscribe tu. Amboi, sempat lagi tu, takut-takut pun kan. Zaf dah, orang cakap tu demi kepuasan hiburan korang semua. Tak apa, Zaf sanggup pergi jumpa hantu. Tak adalah, alamak, minta jauh lah. Okey, so kita sambung balik cerita. So bila macam tu, bila seorang ni dah balik, kita orang masuk. Okey, kita orang masuk dekat pintu masuk tu, depan je. Kita orang duduk kat depan je. Kita orang tak berani nak masuk dalam-dalam semua. Lagi-lagi pula Zaf seorang je lelaki. So shoot kat depan tu. Bila kita orang masuk kat kawasan Hotel Duta Vista tu, Zaf boleh cakap siapa yang pernah pergi tempat-tempat yang menyeramkan, yang lama terbiar, dia ada satu perasaan dia rasa berat tau. Berat tu, dia bukannya macam, beratnya, macam bawa batu, tak. Tetapi susah Zaf nak explain. Dia rasa macam nafas tak cukup pun ada. Lepas tu korang boleh rasa yang badan korang, apa hal makin penat ni. Dia macam nak mengantuk, tak mengantuk. Dekat luar tadi okey, bila masuk je dalam tu, dah pisang lah ni, lain macam mat. Tapi Zaf diamkan diri disebabkan tak nak ganggu. Ikali dengan Kek Nan tengah rekod video diorang. So Zaf duduk belakang kamera, tolong kawan dia lagi seorang ni tengok kan kamera, okey ke tak. Dan diorang pun ada pengalaman. Cuma Zaf tak nak cerita. Kalau korang nak tahu pengalaman diorang apa, korang boleh check it out. Ataupun korang boleh pergi sendiri dekat Kek Nan dan juga Ikali, korang tengok sendiri. Zaf rasa diorang pun ada berkongsi juga. Apa yang Zaf lalui pada masa tersebut, apabila Kek Nan dengan Ikali dah habis je rekod video diorang, masanya telah tiba. Kita orang pun berbincang, okey, patutnya Zaf akan collab dengan Kek Nan. Tapi Kek Nan pada masa tu, dia dah rasa tak sedap badan. Dia dah mula rasa berat, dia dah mula rasa tak selesa. So Kek Nan cakap, apa kata engkau collab dengan Ikali dulu dekat channel Ikali. Sebab Ikali pun dah lama dah jemput Zaf untuk bersama-sama berkongsi kisah seram dekat channel dia. So Zaf okey lah, tak ada hal lah. Lepas dah rekod untuk channel Ikali, lepas tu lah yang Zaf plan untuk interview untuk korang semua geng puaka dengarkan sendiri dekat Zaf channel pengalaman Kek Nan Judge dan juga Ikali. Tetapi malang sekali rakaman tu tak sempat guys. Sebab apa? Ni yang Zaf nak cerita sebab apa tak sempat. So nak dipendekkan cerita, sewaktu Ikali dengan Zaf pula masanya untuk collab. So Zaf ada berkongsi dengan dia satu kisah yang Zaf dah pernah cerita dahulu di channel Ikali. Bila Ikali tanya, okey Zaf, apa pengalaman ataupun kisah seram kau? Dengan cerita kau pernah buat hunting, kau pernah buat paranormal ni, pergi tempat-tempat seram, terbiar apa semua. Dan Zaf cakap pernah. Tetapi kali terakhir sewaktu belajar, sewaktu Zaf dekat universiti dulu. Dan Ikali tanya, lepas tu dah tak buat dah, kenapa? So Zaf pun cerita kan. Zaf cerita malam ni pendek je, yang mana belum tengok, nanti Zaf letak link sebab Zaf dah pernah cerita dah. Dan ini salah satu cerita yang memang berat,
untuk diri Zaf sendiri daripada segi keseraman dan juga daripada segi personal. Okey, untuk diri Zaf sendiri sebab pengalaman ni membabitkan kawan baik Zaf. So apa yang Zaf kongsikan bersama Ikali, Zaf kongsi sedikit saja dekat Zaf channel sebab Zaf cerita dekat channel Ikali. So insya-Allah Zaf tak tahulah minggu ni dia akan post ke ataupun minggu depan, tetapi kalau dia post Zaf akan update dengan korang, korang boleh pergi tengok apa yang Zaf kongsikan dengan Ikali. So perkongsian ataupun cerita yang Zaf kongsi tu adalah berkenaan sewaktu Zaf belajar kat universiti dulu, kita orang pergilah hunting seramai 8 orang. Seramai 8 orang pergilah dekat satu banglo terbiar ni. Zaf terpaksa rahsiakan lokasi dia, tetapi dekat Kuala Lumpur juga. Biasalah budak-budak muda kan. Zaf pun pada masa tu masih universiti lagi. Lahir pun dekat KL. Zaf boleh cakap daripada kecil sampai ke besar, bila kau dah memang menetap kat KL, membesar kat Kuala Lumpur ni, kau dah tak tahu nak pergi mana dah. Lepas tu kawan-kawan universiti tu pula ada yang daripada Kedah, kan, luar daripada KL, yang first time datang Kuala Lumpur. So setiap malam asyik tanya je, Zaf, malam ni apa plan? Malam ni apa plan? Memang pisang gak lah, banana mat nak fikir. So pada malam tu, secara kebetulan, kita orang duduk lepak-lepak 8 orang ni, 6 lelaki, 2 perempuan. Borak. Oh, ada seorang suggest, jom kita buat hunting nak. Hunting mana? Adalah yang suggest Highland Tower lah, Mimaland lah, semua yang tempat famous lah. Tapi kebetulan ada salah seorang daripada kawan-kawan Zaf juga, dia cakap, aku tahu ada satu banglo tau. Banglo ni pun ada kisah yang menyeramkan, sejarah yang menyeramkan yang terjadi kat banglo tu. Dan orang cakap banglo tu berhantu, kita pergi situ nak. At least kalau nak pergi Highland Tower kena masuk hutan-hutan, kena naik tingkap apa semua, ni tak payah. Ini kawasan rumah je. Senang sikit, selamat pun selamat. So lepas dah bincang apa semua, nak pendek kan cerita, Zaf pun pergi 8 orang, kita naik 2 kereta, masuklah situ. Masuk situ, lepas tu ada sesuatu terjadi. Dan lepas kita orang dah pergi explore tu, kita orang pun pergilah ke Hartamas untuk lepak sebelum pulang ke kondo ataupun sebelum pulang ke tempat tinggal kita orang lah. Sebab orang cakap lepas kau dah cari hantu ni, better lah kau singgah mana-mana sebab takut ada benda mengikut. So waktu kita orang lepak Hartamas tu, tengah shisha, tiba-tiba kita orang dihampiri oleh satu pakcik yang pemandu teksi lah, Zah boleh katakan. Dia datang kat kita orang dan pakcik ni kasih salam. Dia elok je, dia baik je. Dia kasih salam. Cumanya pada masa tersebut, yalah kau muda. Lepas tu apa hal pula pakcik ni tiba-tiba datang kasih salam dan terus tanya kita orang, maaf lah nak, pakcik nak tahu je, korang semua ni daripada mana ni? Nak ke mana? So, salah seorang kawan Zaf, nama dia Syafiq lah. Dia paling tua pada masa tersebut. Dia pun cakap lah, kenapa pakcik? Kita orang datang sini lepak je. Kita orang ni pelajar universiti kan. Dan pakcik tu ulang lagi tanya. Oh, tak ada. Pakcik nak tahu korang ni daripada mana kan? Pergi mana tadi? So dah ada sedikit pergaduhan lah. Pergaduhan orang cakap tu, yalah kau darah muda. Lepas tu pakcik ni, kita orang lepak pun apa yang kau kecoh sangat kan? Apa hak kau nak tahu kita orang daripada mana? Tetapi nasib baiklah Syafiq ni dia yang paling tua pada masa tu. So waktu kita orang lepak tu, disebabkan tak nak lah bertengkar dengan pakcik tu, Syafiq ni pun ikutlah pakcik tu. Diorang berborak lah. Diorang berjalan pergi kat teksi pakcik tu. Lepas dah borak, pungpang. Tiba-tiba Syafiq ni datang. Lepas tu dia ajak Zaf dengan 2 orang lagi kawan Zaf naik kereta. Jom naik kereta, yang lain tinggal. Kiranya yang lain sambunglah lepak kat Tamas tu. Tapi Zaf, engkau kan. Contoh nama lah. Zaf, Ali dengan Adib. Kau ikut aku. So kita orang pun naiklah kereta. Syafiq ni tak beritahu lagi. Zaf berkali-kali tanya dia, apa hal ni? Kita nak pergi mana ni? 4 orang. Kalau nak pun gerak sekali lah, ramai-ramai. Tetapi Syafiq ni bertegas. Sebab dia bawa kereta, dia kata Zaf, senyap je Zaf. Dan pada masa tersebut, dia suruh Adib dengan lagi seorang, Ali ni duduk belakang. Dia suruh Zaf duduk depan. Tetapi Syafiq ni dah cakap awal-awal lah, kau tak payah borak dengan Adib tu. Kan? Sebab Ali ada tegur-tegur Adib tu. Walaupun pada masa tu, seingat Zaf, Adib ni dia macam penat tau. Tapi yalah, time tu pun dah pukul 2-3 pagi. Kita orang lepak Hartamas tu, dah pagi dah, dah lewat pagi dah. Dan waktu perjalanan tu, tiba-tiba Zaf perasan yang Syafiq ni, dia bawa kereta menuju ke rumah banglo terbiar yang kita orang pergi pada masa tu. So bila dah pergi kat situ,
adalah beberapa perkara terjadi yang memang menyeramkan, tapi Zaf tak boleh cerita minta maaf sebab apa? Sebab tak best lah. Kalau Zaf cerita kat sini, nanti Ikali tak ada lah siapa nak pergi tengok sebab Zaf dah kongsikan kisah penuh apa yang berlaku tu dekat channel Ikali. So korang nantikan, korang tunggukan apa yang terjadi dekat Zaf sewaktu hunting tu. Tetapi lepas daripada Zaf dah cerita tu, kita orang tengah collab tu. Okey, ni sambung balik dekat Duta Vista. So itulah cerita yang Zaf kongsi dengan Ikali pada masa tu tau. So tengah kongsi-kongsi tu, tiba-tiba pada masa tu Zaf dah tak selesa dah. Sebab kita orang duduk set tak lampu apa semua. Belakang kita orang ni, bangunan Duta Vista tu, hotel yang terbiar tu, memang gelap kan, sunyi sepi. Tapi waktu Zaf bercakap dengan Ikali ni, Ikali dah tak selesa dah. Dia dah berkali-kali macam okey, Zaf cerita pun Zaf dah berhenti kejap. Dan sepanjang rakaman tu macam-macam bunyi guys. Bunyi macam orang berjalan pun ada. Zaf dah meremang lagi dah sekali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. So masa tu dah macam-macam bunyi dah dekat belakang. Ada orang berjalan, ada bunyi beleng batu. Ikali pun dah tak selesa dah. Sehingga kan selepas je rakaman tu, Ikali sampai air mata dia dah nak terkeluar. Tetapi apa yang Zaf nak kongsi dengan korang, sebab tu Zaf berkongsi tu, apa yang buat Zaf lagi tak selesa apabila Zaf boleh rasa seakan-akan ada yang sedang memerhati di rumah terbiar Hotel Duta Vista tu. Dekat area belakang yang gelap tu, boleh rasa yang benda tu makin dekat. Tetapi Alhamdulillah nasib baik tak nampak lah. Dan memang betul pun. Waktu Zaf berkongsi, ada satu part tu Zaf terdiam sekejap, seolah-olah nak ingat balik, apa yang jadi ni. Sebab betul-betul dekat telinga belah kiri ni, Zaf boleh dengar ada suara. Dia nak cakap suara perempuan, bukan suara perempuan. Nak cakap suara lelaki pun bukan. Tetapi suara benda tu lah. Siapa yang pernah dengar, Alhamdulillah lah. Beruntung lah korang. Cuma apa yang Zaf boleh buat lah sedikit, suara tu dia garau. Dia garau. Tetapi Zaf tak dapat tangkap sangat apa yang dia cakap. Dan suara yang Zaf dengar tu sama. Ikali pun dengar juga. Benda tu bisik kat telinga Ikali juga. Cuma Ikali lagi seram lah. Sebab awal-awal dia dengar macam sayu-sayu je. Tapi makin lama makin kuat. Macam benda tu makin dekat dekat Ikali ni. Lepas tu bisik kat telinga dia. Dia marah. Dia suruh kita orang balik. Zaf dengar 2 kali suara yang sama, garau, pendek je. Dia just cakap pendek je. Dia macam macam hembusan nafas pun ada tau. Tapi kau boleh tahu yang tu bukan bunyi angin ke, sebab malam tu panas, tak ada angin. Memang tak ada angin. Lepas tu bila dah dengar macam tu, disebabkan tengah rakaman dengan Ikali ni, Zaf pun teruskan. Walaupun dah rasa tak selesa, dah rasa tak sedap, aura dia dah rasa berat. Lepas tu benda tu dah makin rancak, seolah-olah untuk pengalaman Zaf sendiri. Dan di mana yang tak tahu, Zaf memang boleh nampak. Dan kebetulan Ikali pun jenis yang sama macam Zaf juga. Dia pun boleh nampak. Jadi bila 2 orang yang boleh nampak makhluk ni, dan Ikali lagi-lagi pula dia boleh interact dengan makhluk ni, dia boleh berhubung, memang orang cakap benda tu lagi nak lah. Lagi nak dekat. Lagi nak tahu. Ada orang datang tempat kita lah. Seolah-olah macam tu tau. So untuk pengalaman Zaf sendiri, apabila dah ada signal ataupun tanda-tanda suara bisikan, suruh balik, lepas tu bunyi macam orang berjalan, orang berlari, ada bunyi macam baling batu. So habis je rakaman tu, Zaf terus cakap dekat dia orang, Kak Nan, ada nak shoot lagi tak? Pada masa tu dah pukul 2 lebih. Dan Kak Nan bagi tahu yang dia plan dengan Ikali, paling kurang dia orang nak shoot sampai pukul 3 je. Tetapi kita orang dah terlajak. Tak, dia orang cakap nak shoot sampai pukul 2. Tetapi time tu dah 2 lebih dah. Kak Nan cakap, tak nak balik lambat sangat lah. So disebabkan itu, Zaf pun cakap dekat dia orang, okey tak apalah, sebab Zaf dah rasa tak sedap dah. Walaupun sebenarnya Zaf masih ada berbaki 2 konten. Kan Zaf cakap tadi, Zaf sepatutnya interview Kak Nan dengan Ikali.
Tapi sebab dah 2 lebih, Kek Nan pun ada lagi satu segmen dia bersama Ikali pada masa tu. So Zaf pun dalam otak dah fikir, okey tak apa, lepas Kek Nan habis dengan Ikali ni, kita keluar lah. Okey, tak ada rezeki lah untuk aku nak interview Kek Nan. Tak apalah, itu konten belakang kira lah. Sebab pada masa tu Zaf fikirkan keselamatan. Lagi-lagi pula Zaf lelaki, korang bayang, bila kau seorang lelaki, apa-apa jadi dekat dia orang, kan? Ui, pisang mat. Zaf ni dah lah tak tahu nak mengubat orang. Allahu Akbar. Ubat diri sendiri lepas hari, tapi nak ubat orang. Jangan dia orang tiba-tiba lah menari caca ke apa ke, dah jadi memerang pula. Oi, tak jadi apa. Lagi-lagi pula Zaf fikir, okey lah, tak apalah. Tak, orang cakap tak berbaloi lah untuk konten, kan. So bila dah habis tu, dah pukul 3. Dah pukul 3, okey, kita orang pun keluar. Kita orang keluar. Dan bila keluar je daripada kawasan Hotel Duta Vista tu, pergi betul-betul kat pintu masuk, dekat depan tu, hoi, rasa yang berat tadi, rasa penat, rasa tak cukup nafas, seolah-olah kau duduk dekat dalam satu tempat yang sempit, terus jadi luas. Daripada keadaan sunyi dalam bangunan tu, kau terus boleh dengar lah bunyi kereta, kau boleh dengar bunyi angin. Lepas tu kawasan tu rasa terang, kau rasa normal, kau rasa memang normal. Tapi dalam tu, berat gila weh. Dan cerita tak habis kat situ. Bila dah lepak kat luar, sebelum balik, kita orang tengah lepak, sebab masing-masing dah penat dah. Dah penat, dah ngantuk dah. Ikali dah penat, Zaf dah penat, Kek Nan, kawan dia pun dah barai gila. So Ikali cakap, jomlah aku nak rekod lagi satu konten lah. Tapi tak apalah, kita duduk santai je kat jalan tar ni pun tak apalah. Nak rekod je, nak ceritakan apa yang jadi ni. So masa tengah cerita tu, kita orang spend sampai pukul 3.30 kan, 30 minit kat lah, duduk kat jalan tepi kereta kita orang je. So berkongsi. So waktu tengah berkongsi tu, benda yang dalam bangunan yang Zaf cakap tak suka kita orang, yang Zaf dengar, dengan Ika pun dengar, benda tu macam daripada dalam bangunan tu dia pergi kat kita orang. Sebab sekarang ni, waktu kita orang tengah lepak kat atas jalan tu, tadi Zaf cakap dah rasa ringan, tapi makin lama Zaf boleh rasa, apa hal kita orang dah keluar daripada kawasan hotel ni pun rasa berat dia, rasa aura dia yang macam dekat dalam tadi tau. Bunyi-bunyi angin semua dah makin sunyi. Dan yang nak bertambah seramnya, waktu Ikali, sebab Ikali duduk depan Zaf je pada masa tu, Kek Nan sebelah dia, yang betul-betul sebelah Zaf adalah kawan Kek Nan, perempuan ni. Tengah Ikali cerita pengalaman yang dia dengar bisikan dekat dalam Hotel Duta Vista tu lah. Sepanjang rakaman kita orang terkena apa Zaf pun kongsi. Tiba serentak tau, Zaf pandang kawan Kek Nan ni, kawan Kek Nan pandang Zaf. Lepas tu kita orang dua-dua toleh kat belakang cepat-cepat. Belakang kita orang hutan. Dia ada satu jalan tu tempat di mana Zaf nak masuk kawasan hotel, hotel dah sasul dah. Kawasan di mana Zaf nak masuk Hotel Duta Vista tu, dan seberang tu hutan. So belakang kita orang memang hutan lah. Kenapa Zaf pandang kawan Kek Nan pandang Zaf? Sebab daripada arah hutan, kita orang boleh dengar ada benda tu dah rancak, seakan-akan bila kita orang tak balik lagi, dia jadi marah. Dekat dalam hutan tu, dengar macam orang berjalan dekat dalam semak, macam tu. Lepas tu dengar 2-3 kali orang berlari. Dan yang mengejutkan, apabila Zaf, Ika, Kek Nan tak dengar, dengan kawan dia, kita orang dengar bunyi cicak. Kalau fikir logik pun, celah mana pula cicak lepak dalam hutan? Macam mana boleh bunyi cicak pula dalam hutan? Kan? Dalam rumah tu memang banyak bunyi cicak. Kejap bunyi cicak. Tapi kita orang dah lepak kat luar. Dah lepak dekat tepi jalan dah. Kita orang dengar jelas tau bunyi cicak daripada arah hutan tu. So pada masa tu, Zaf pun, bila Kek Nan tanya Zaf, dia nampak muka Zaf dah lain kan? Okey tak? Zaf terus cakap kat dia orang, kita kena gerak sekarang. Serius kita kena gerak sekarang. Sebab benda tu dah tak suka dah. Memang dah tak suka. Jadi bila macam tu, Ika pun pendek kan. Dia pun dah rasa tak selesa, pendek kan. Dan kita orang pun terus caw daripada situ. Dan ada 2 benda yang Zaf lupa nak cerita kat korang. Rupa-rupanya sewaktu Zaf baru sampai,
Bila korang sampai pintu masuk, Zaf tak tahulah itu pintu masuk utama kot, Hotel Duta Vista ni. Tapi bila Zaf parking betul-betul dekat depan pintu gerbang hotel tu, boleh nampak ke dalam bangunan yang dah terbiar tu. Lepas tu daripada kereta Zaf, kalau Zaf pandang tepat ke arah dalam Hotel Duta Vista tu, dia ada satu frame tingkap ataupun satu tingkap, tetapi dah tak ada, tingkap dah tak ada lah. Dia ada frame je, petak macam tu kan. Waktu Zaf sampai pun, Ikali dan Kek Nan tengah rekod video. Zaf sampai turun kereta je, Zaf boleh nampak dekat bingkai tingkap tu, dekat dalam bangunan tu, Zaf perhati je, apa hal pula ada perempuan pula berdiri dalam bangunan ni. Zaf dah tahu dah, walaupun pertama kali sampai, tapi tak logik lah. Takkanlah ini kawan Kek Nan, sebab takkanlah ada antara kita orang ataupun ada orang lain yang nak berdiri. Sebab Zaf nampak perempuan tu dia tak tahu pakai tudung ataupun rambut dia warna hitam, lepas tu pakaian putih lah. Tapi Zaf tak nampak penuh. Dia macam apa orang cakap, mengendap. Mengendap di sebalik birai tingkap tu. Frame tingkap tu nampak dia diri macam tu je. Dia diri macam tu, pandang. Tapi bila Zaf dah perasan, Banana Mat, ini kakak cantik ni. So Zaf pun diam lah. Zaf senyapkan disebabkan kalau Zaf bagi tahu Kek Nan ataupun Ikali, kan nanti diorang takut dah mengganggu kerja diorang. Cumanya sebelum balik tu kan, kita orang singgah satu tempat, sebab yalah takkan nak balik rumah terus kan, dah macam-macam jadi kat situ. Barulah Ikali pun kongsi yang waktu diorang sampai pun diorang nampak benda yang sama, perempuan tu ada kat situ. So Zaf pun terkejut. Uish, engkau pun nampak Ikali pun cakap, memang ada, tapi tadi perempuan tu dah hilang dah. So kemungkinan makhluk tu, kakak cantik tu, dia seolah-olah memanggil kau ataupun menjemput kau sebagai tetamu. Sebab time Ikali sampai dia ada, lepas tu dia hilang. Bila Zaf Okey, kita cepat kan. Sama apa? Ui, 3.5 dah. 3.5 dah. Okey. Kita buat pendek je. So, bila Zaf sampai pun, ada juga tau perempuan tu. Jadi, itu adalah salah satu pengalaman yang lepas kita orang dah singgah satu tempat, dah belah daripada hotel Duta Vista tu, bila dah berkongsi, barulah Zaf tahu sendiri. Dan Zaf lagilah respect kepada orang-orang yang pergi hunting ataupun pergi tempat-tempat seram ni semata-mata untuk hiburan. Macam Zaf, hiburan geng puaka lah. Untuk hiburan peminat-peminat diorang. Allahu Akbar. Serius guys. Benda ni bukan main-main. Kalau korang tak pernah, bukanlah Zaf nak cakap kalau mana yang tak pernah, pergilah sendiri. Tak ada. Zaf tak nak galak kan. Kalau boleh ambil konten pada malam ni, jadikan iktibar. Apa yang Zaf dah terkena. Mungkin ada antara geng puaka yang tak pernah nampak, rasa aku nak cabar diri aku lah. Kita perlu takut hanya kepada Allah. Betul. Bukannya maksud Zaf takut kepada makhluk jin ni kan, kakak cantik ke apa-apalah yang diorang berupa kan, pocong ke. Bukannya takut, tapi kita sebagai manusia bila nampak benda tu, kita takut lah. Tapi tak bermaksud Zaf takutkan benda tu lebih daripada Allah lagi. Sebab setiap kali nampak, alhamdulillah Zaf bacalah apa yang Zaf tahu, ayat kursi ke, 3 kul ke. So bila kejadian macam ni berlaku, setelah sekian lama dah Zaf tak nampak benda-benda ni, alhamdulillah dalam studio ni pun okey. Tetapi okey tak okey, lepas ni Zaf kena bersihkan lagi sekali sebabkan lampu tu masih berkelip lagi. Dan ada juga beberapa bunyi kat dalam studio ni tadi. Allahu Akbar. Zaf tak tahulah, harap kamera dapat rakam lah. So itulah salah satu pengalaman yang Zaf nak kongsikan yang berlaku. Dan Zaf nak minta maaf. InsyaAllah Zaf tetap akan dapatkan Kek Nan dan juga Ikali untuk muncul di Zaf channel, kongsi kisah-kisah seram. Dan Zaf harap korang kekal menyokong Zaf channel dan ambil segala iktibar apa yang berlaku pada diri Zaf dan juga Kek Nan. Support diorang. Dan Zaf harap sangat jangan taksub ambil iktibar, ambil sekadar hiburan. Dan Zaf sebagai chief
Sebagai ketua geng puaka, Zaf harap sepanjang Zaf buat malam puaka ni banyak pengajaran, banyak iktibar, banyak ilmu dan juga banyak perkara-perkara baik yang Zaf boleh sampaikan kepada korang supaya korang jadi orang yang lebih baik, jadi orang yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ingat guys, malam puaka keseraman level pisang guys. Kita tak nak taksub, kita tak nak mencari makhluk tu, tetapi kita nak tambah keimanan kita dan kita perlu yakin selain daripada manusia ada juga makhluk Allah yang tinggal bersama-sama kita di sekeliling kita sekarang ni. Cumanya sama ada kita nampak tak nampak lah. Hai, outro seram. So insyaAllah itu saja. Zaf harap korang terhibur dan minta maaf kalau malam ni Zaf tak ada kongsi apa-apa, tetapi harap korang tetap terhibur lah. Itulah pengalaman seram yang Zaf alami sepanjang rakaman bersama Ikali dan juga Kek Nan. Dan terima kasih kepada Ikali dan juga Kek Nan. Kalau korang belum subscribe, pergi subscribe. Yang paling penting tekan like, tekan subscribe kepada Zaf channel ni. Teruskan sokongan. Dan macam biasalah, kita akan berjumpa pada episod yang akan datang dengan kisah-kisah seram yang lebih menarik dan lebih menyeramkan, khas untuk geng puaka semua. Stay safe, stay healthy guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.